Okey, selamat pagi. Okey, selamat pagi kelas 1 Gamma. Terima kasih kerana sertai kelas geografi hari ini ya. Okey, semua dah ready? Boleh dengar suara saya dan boleh nampak presentation? Boleh. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, pada hari Rabu kita ada buat kuis. Jangan risau. Markah itu nanti saya akan simpanlah secara automatik ya. Dan saya juga beritahu sebelum ini bab 5 kita sudah habis dan kita akan masuk bab 6 ya, bab baru pada hari ini ya. Kalau kamu lihat pada buku teks, boleh juga lihat pada buku teks ya, pada muka surat 56 ya. Kita akan belajar bentuk muka bumi ya, bentuk muka bumi. Okey. Dan bab ini agak panjang sedikit. Mungkin saya tidak boleh habiskan hari inilah ya. Mungkin saya akan sambung pada minggu hadapan. Okey. Dan tak perlu tengok buku teks dahulu. Boleh tengok pada skrin komputer ataupun handphone kamu. Saya akan terangkan serba sedikitlah tentang apa yang kita akan belajar dalam bab 6, tajuk baru pada hari ini, bab 6 bentuk muka bumi ya. Jadi kebanyakannya kita kena kenal pasti sahaja sebenarnya ya. Mudah sebenarnya ya. Kenal pasti apa itu bentuk muka bumi, kemudian ciri-ciri dia, kemudian contoh-contoh kawasan yang mengandungi bentuk muka bumi ini di Malaysia. Bukan di negara lain, di negara kita sendiri. Okey? Baik. Boleh nampak ya apa yang saya kongsikan di sini? Boleh. Okey, bagus. Sekejap ya. Okey. Saya terus pada 6.1. Yang ini kamu boleh baca dan lihat sendirilah gambar-gambar ini ya. Okey. 6.1 ini pada muka surat. Muka surat berapa ini? 6.1 muka surat 58 ya, dalam di muka buku teks muka surat 58. Jadi apa itu bentuk muka bumi? Terus sahaja ya, senang sahaja. Terus pergi kepada 4 jenis muka bumi yang ada di Malaysia. Okey, yang kamu perlu tahu sahaja di tingkatan 1 ya. Yang utamalah ya, yang kita panggil, yang pertama kita panggil dia tanah tinggi. Okey, yang pertama kita panggil dia tanah tinggi. Yang kedua kita panggil dia tanah pamah. Yang ketiga pinggir laut, dan yang keempat kita panggil dia saliran ya. Ada 4 semuanya. Tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dengan saliran. Okey. Dan contoh tanah tinggi. Contoh tanah tinggi begitu sajalah, contohnya di Cameron Highland ya, di Pahang, di Genting Highland, Bukit Fraser, di Taiping pun ada kan Bukit Maxwell ya. Dan ada beberapa tempat lain lagi yang kita boleh namakan tanah tinggi. Okey. Seterusnya kita pergi satu persatu ya. Apa yang maksudnya yang merujuk kepada tanah tinggi? Saya akan beritahu yang penting sahaja. Yang pertama tanah tinggi ya. Tanah tinggi di sini maksud dia merujuk kepada kawasan ataupun tempat yang ketinggiannya 180 meter dan ke atas daripada aras laut. Itu tanah tinggi. Okey. Jika kawasan ataupun kita ukurkan kawasan itu melalui GPS ke ya, kalau lebih daripada 180 meter dia dikategorikan sebagai tanah tinggi. Okey. Merangkumi apa? Banjaran gunung dan dataran tinggi. Ya, banjaran gunung dan dataran tinggi. Tempat yang ketinggiannya 180 meter ke atas kita panggil dia tanah tinggi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua,
Banjaran gunung terjadi akibat proses lipatan. Okey, masih ingat lagi bab 5 kita belajar tentang bagaimana gunung itu berlaku. Okey, bagaimana gunung itu terhasil sebab pertembungan antara dua plat. Masih ingat lagi pada kerak bumi, ya, satu plat daripada kiri, mungkin daripada dia orang panggil dia bertembung. Plat itu berkembung dan akibat tekanan yang kuat akan naik jadi gunung. Ya, mungkin terjadi, tapi di Malaysia kebanyakan gunung melalui proses lipatan. Okey. Dan banjaran yang paling biasa kita dengar, ya, ialah banjaran Titiwangsa. Okey, banjaran nanti lepas ni kita akan tunjukkan gambar apa itu banjaran, ya. Banjaran Titiwangsa tinggi di bahagian utara dan semakin rendah ke selatan semenanjung Malaysia. Kita juga akan belajar bentuk muka bumi, tanah tinggi, bukan setakat di semenanjung Malaysia sahaja, ya, tetapi di Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi banjaran Titiwangsa ni di semenanjung Malaysia, ya. Tinggi di utara dan semakin ke selatan dia menjadi rendah. Alright. Okey, yang seterusnya. Banjaran banyak terbentuk di bahagian tengah semenanjung, di pedalaman Sarawak dan di barat serta di tengah negeri Sabah. Okey. Dan biasanya kawasan tinggi ini mempunyai suhu yang rendah. Biasanya tempat tinggi akan berasa lebih sejuk lah. Contohnya Cameron Highland, puratanya 19 darjah Celsius. Sejuk, ya. Kalau sekarang pun kalau kamu pergi ke Cameron Highland, kamu akan rasa sejuk. Ya. Tak payah aircon di sana. Ya, kalau kamu pernah pergi Cameron Highland, tinggal di hotel, tak ada aircon. Ya, sebab kawasan dia agak sejuk. Kenapa? Sebab kawasan dia kita panggil kawasan tanah tinggi. Okey, tanah tinggi 180 meter dan ke atas dia punya ketinggian itu, ya. Okey. Yang pertama, okey, tanah tinggi, boleh faham? Boleh, ya? Okey. Tanah tinggi, no problem. Okey, seterusnya bentuk muka bumi yang kedua kita panggil dia tanah pamah. Tanah pamah, ingat, ya, tanah pamah. Berbeza dengan tanah tinggi, tanah pamah dia terbalik. Kalau tanah tinggi tadi lebih 180 meter, tetapi tanah tinggi dia kurang 180 meter daripada aras laut. Tidak melebihi 180 meter. Ini siapa yang tentukan? Ini ahli-ahli geologi lah, ya. Ahli-ahli yang terlibat di dalam pemetaan, mereka yang tentukan. Okey. Tanah pamah kalau bawah 180 meter, kita panggil dia tanah pamah. Maknanya rendahlah, kawasan yang rendah. Ya. Ataupun dia tinggi sedikit daripada paras air laut. Okey. Kebanyakan tanah pamah di Malaysia terdapat di lembangan sungai, dataran, ya, delta dan dataran pantai. Kawasan-kawasan yang dataran itu maknanya landai. Macam Sungai Siput ni dia landai. Ya, kemudian dikelilingi oleh bukit, itu dataran. Dataran maksudnya kawasan yang rata. Ingat, ya, kawasan yang rata kita panggil dia dataran. Okey. Dan lembangan sungai dan sebagainya nanti kita akan tunjukkan contoh gambar itu, ya. Contoh dataran Kelantan, dataran Kedah Perlis, ya, delta Rajang dan delta Segamat. Nanti kita akan tunjukkan apa contoh delta. Apa itu delta, ya. Okey, seterusnya kawasan pinggir laut. Pinggir laut ni pinggir pantai lah, kawasan di tepi pantai, ya. Okey, apa ciri-ciri dia? Yang pertama, Malaysia, kalau kamu tengok peta Malaysia, kita dikelilingi oleh laut. Lebih kurang 4,800 km di tepi laut. Ya, termasuklah Sabah dan Sarawak. Okey. Laut apa yang mengelilingi Malaysia? Kita ada Laut Cina Selatan, kita ada Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Selat Melaka. Okey. Dan terdapat pelbagai bentuk muka bumi di pinggir laut. Di pinggir laut pun terdapat banyak bentuk muka bumi. Tapi mungkin, ya, nanti kamu akan belajar ini pada tingkatan 2 dan tingkatan 3.
Ya. Contohnya apa? Pulau, islands, ya, teluk, tanjung dan lagoon. Saya rasa kamu akan belajar ini di tingkatan 2 atau 3. Di tingkatan 1 kamu cuma belajar 4 sahaja, tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dengan saliran. Ya. Ini tidak apa. Di pinggir pantai terdapat pantai, tebing tinggi, tanjung, ya, teluk, gerbang laut, batu tunggul dan batu sisa. Ini saya rasa di tingkatan 2. Bukan di tingkatan 3, bukan di tingkatan 1, ya, tingkatan 2. Tapi kamu kena tahu jugalah, ya. Jadi kamu kena tahu serba sedikit tentang bahagian-bahagian muka bumi di kawasan pantai. Okey, kena kenal pasti dahulu, ya, kawasan-kawasan bentuk muka bumi di kawasan pantai, ya. Pantai, tebing tinggi, tanjung, ya, teluk, gerbang laut, batu tunggul, ya, dan batu sisa. Jadi kawasan bentuk-bentuk muka bumi di kawasan pinggir laut. Ya, macam kita sekarang di Sungai Siput kan. Mana kalau kita nak pergi ke pinggir laut, pinggir laut mana yang paling dekat dengan Sungai Siput kamu rasa? Mana yang paling dekat? Kalau mau kamu nak pergi ke tepi laut, kamu rasa di mana paling dekat? Tak tahu. Tak tahu. Takkan you tak pernah pergi mandi laut? Kita boleh pergi ke Lumut, Teluk Batik. Pernah pergi Teluk Batik? Pernah pergi Lumut? Boleh mandi sungai ataupun Pulau Pangkor. Itu yang paling dekat lah dengan Sungai Siput, ya. Tapi kita tidak ada, kita bukanlah kawasan yang dekat, ya. Sungai Siput dengan laut jauh sedikit lah, ya. Kita ni mungkin kita panggil kawasan tanah pamah lah, ya. Sungai Siput ini kawasan tanah pamah. Sebab dia tidak terlalu tinggi, dia lebih kurang 180 meter dan kurang, ya. Kalau 180 meter atas itu tanah tinggi. Macam contoh Cameron Highland, itu tinggi, ya. Sungai Siput mungkin tanah pamah saja, ya. Okey. Seterusnya yang keempat ialah saliran, ya, bentuk bumi yang kita namakan saliran lebih kepada sungai dan tasik. Ini memang kita ada banyak di Malaysia. Di Sungai Siput pun memang ada banyak sungai, ya. Macam yang sungai yang paling utama di Perak, Sungai Perak lah, ya. Ya, Sungai Perak dan Tasik. Dan kebanyakan sungai ini berpunca daripada kawasan tadahan hujan di tanah tinggi. Dan selain daripada sungai, terdapat tasik semula jadi dan tasik buatan. Apa beza tasik semula jadi dan tasik buatan manusia? Ya. Semula jadi maknanya tasik itu terjadi dengan sendirinya, ya, dengan sendiri, ya, semula jadi. Tasik buatan ialah buatan manusia. Contoh yang ini tasik buatan sebab ada empangan. Masih ingat lagi empangan? Ada empang yang besar, kita tahan air, kita tahan air itu dan kemudian air itu akan menjadi apa kita panggil empangan, ya. Okey. Itu antara ciri-ciri lah yang kamu kena tahu, ya, bentuk muka bumi di Malaysia, ya. Ada tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut, ya, dengan saliran. Okey, nak kena ingat. Okey. 6.2, lokasi pelbagai bentuk bumi di Malaysia. Ini kita kena, you boleh baca nanti peta, tengok pada bahagian peta. Kita kena kenal pasti di manakah tempat di Malaysia, di negeri mana dan apakah nama tempat itu yang ada kawasan-kawasan muka bumi ini. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, tanah tinggi. Ini peta dia, ya. Tanah tinggi, ya. Dan kalau kamu boleh tengok, ini di semenanjung Malaysia dahulu, ya. Ini di kawasan semenanjung Malaysia dulu. Okey. Dan kita ada apa yang kita panggil banjaran, ya. Banjaran ini dia panjang. Dan satu banjaran ini dia boleh ada beberapa buah gunung.
Ya. Gunung cuma ada satu. Tetapi kalau banjaran ini, dia kawasan tanah yang tinggi, dia macam tulang belakang. Ya. Kalau kamu tengok ini banjaran yang pertama ini ya, di Malaysia, di Semenanjung dia ada 3 banjaran. Ada B1, banjaran pertama, banjaran kedua dan banjaran yang ketiga. Dan satu banjaran ini dia panjang, dia macam di tengah-tengah Semenanjung Malaysia dan kawasan ini tinggi. Kalau di Sungai Siput memang kamu akan dapat tengok banjaran itu. Kalau keluar rumah kamu akan nampak dari jauh kawasan yang sangat tinggi, kita namakan dia banjaran ya. Dan banjaran ini boleh jadi dia mempunyai beberapa gunung dan beberapa bukit. Okey, ini kita panggil dia sebagai banjaran. Right? Dan gunung pula, contoh yang pertama G1, ini ialah Gunung Korbu. Saya zoom lagi. Gunung Korbu. Okey. Gunung yang pertama kamu kena ingat Gunung Korbu. Dan sebenarnya Gunung Korbu ini kamu boleh lihat melalui di luar. Di Sungai Siput kita boleh nampak Gunung Korbu. Memang boleh nampak Gunung Korbu. Kalau cuaca yang cerah, kalau tidak ada awan, kalau tidak ada kabus, kita akan boleh nampak Gunung Korbu ini dari jauh. Ya, dia berada di tengah sini ya. Yang seterusnya Gunung Tahan, G2 ini kawasan Gunung Tahan dan ini yang paling panjang, banjaran yang paling panjang ya di Semenanjung, kita panggil dia banjaran Titiwangsa. Ya, banjaran Titiwangsa. Okey. Dan ini semua kawasan tanah tinggi yang lebih daripada 180 meter. Ya. Yang hijau ini ya kawasan yang kosong hingga 200 meter, yang warna kuning ya 200 hingga 500 meter, dan kawasan yang berwarna oranye ini ialah melebihi 500 meter. Okey, ini kawasan kita panggil dia kawasan tanah tinggi. Okey. Seterusnya di Sabah dan di Sarawak. Ada juga beberapa banjaran dan biasanya banjaran-banjaran dan gunung ini dia terletak di pedalaman ya, bukan terletak di tepi laut. Biasanya di dalam, di sebelah dalam. Ya, kalau kamu tengok kalau di Sabah dan di Sarawak, dia kawasan ini, kawasan pedalaman. Kawasan yang berada di dalam. Ya, di dalam. Ini kalau di Sabah dan Sarawak. Ya. Di Semenanjung pun sama juga. Di kawasan yang berada di bahagian tengah di sini. Kawasan sini biasanya kawasan kita panggil kawasan tanah tinggi, banjaran. Ya. Bukan kawasan tepi. Kalau tepi laut ini kebanyakannya kawasan yang kita panggil kawasan tanah. Tanah apa tadi? Kalau warna hijau ni? Nah, kalau warna hijau ni kawasan apa tadi? Muka bumi apa nombor 2 tadi saya cakap? Biasanya tanah apa? Tanah Pamah. Tanah Pamah. Betul. Ya, biasanya kalau warna hijau ni kawasan tanah Pamah. Ya, sebab dia rendah. Dia rendah daripada aras laut, kita panggil dia tanah Pamah. Okey. Kita sambung balik di Sabah dan Sarawak ya. Okey. Ada beberapa gunung juga di banjaran ini. Right, okey. Yang paling terkenal di Sabah Gunung Kinabalu lah ya. Ya, Gunung Kinabalu yang paling terkenal. Kemudian ada kita panggil Gunung Terus Madi. Okey. Di Sarawak kita ada Gunung Api. Okey. Dan di Sarawak ada yang terkenal ya, gunung di Sarawak, Gunung Api di Taman Negara Mulu dan beberapa banjaran. Yang panjang-panjang ini adalah banjaran ya, kita panggil di banjaran. Ya. Sebab dia dia memanjang. Kawasan tinggi dia panjang. Okey. Dan gunung pula biasanya dia satu aja. Dia gunung dia biasanya dia satu kawasan yang tinggi, kita panggil dia gunung. Dan kamu kena ingat ya, dalam satu banjaran, sebab banjaran itu panjang, mungkin mengandungi beberapa gunung. Ya, dalam satu banjaran mungkin ada banyak gunung. Tetapi gunung hanya satu sajalah. Okey? Kita tengok lagi.
banjaran di Semenanjung ya, ada 3 ya. Kamu boleh tengok di buku nanti ya. Ada banjaran Titiwangsa, banjaran Tahan dengan banjaran Benom, dan gunung yang terkenal Gunung Korbu dengan Gunung Tahan. Dan kamu tengok dia punya ketinggian ini ya, lebih kurang 2000 meter dan ke atas. Sangat tinggi ini ya, 2000 meter dan ke atas. Dan di Sabah ada 3 banjaran, kena ingat, banjaran Crocker, banjaran Terus Madi dengan banjaran Bracy. Dan gunung di Sabah ya paling terkenal di mana, di Malaysia, Gunung Kinabalu lah. Berapa ketinggian dia? 4095 meter. Ya, lebih tinggi daripada gunung yang berada di Semenanjung Malaysia. Dan Gunung Terus Madi 2642 meter. Okey. Itu di banjaran di Sabah dan gunung di Sabah. Manakala banjaran di Sarawak, dia ada 4 banjaran. Banjaran Tama Abu, Iran, Hos dengan Kapuas Hulu. Dan gunung yang terkenal di Sarawak ialah Gunung Mulu yang berketinggian, berapa ketinggian dia? 2376 meter. Masalahnya, kamu kena ingat ke benda ini? Mesti ingat ke? Tak apa, kita kena faham dahulu ya. Apa itu banjaran dan apa itu gunung di Sabah. Ya. Ialah mungkin kalau ada peperiksaan nanti, guru akan bagilah apa yang akan keluar ya. Tapi yang penting sekarang kamu faham dahulu apa itu banjaran dan apa itu gunung dan di mana tempat dia. Contohnya ya mungkin ya, contohnya kalau saya cakap banjaran Tahan berada di mana? Semenanjung ke, Sabah ke, Sarawak? Macam itulah contoh dia ya. Banjaran Tahan Semenanjung lah. Ataupun mungkin dalam soalan saya akan tanya, banjaran Crocker di mana? Banjaran Crocker di Sabah. Kalau nak ingat susah, betul. Kita kena faham dahulu. Ya? Macam contoh, berapa ketinggian Gunung Terus Madi? Saya pun tak ingat. Kan? 2642 kan? Banyak benda kita nak ingat. Tapi sebenarnya yang penting, kita kena faham di mana kedudukan banjaran, apa itu banjaran dan apa itu gunung. Dan gunung-gunung yang terkenal di Semenanjung, di Sabah dan di Sarawak. Okey? Boleh faham? Ada masalah? Tak ada. Ya? Boleh baca dulu. Tak ada. Okey, bagus. Kemudian lepas ni boleh baca. Right? Ini kawasan tanah tinggi. Okey? Tanah tinggi dah habis di Malaysia ya, di Semenanjung. Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Dan yang kedua kita akan masuk tanah pamah. Macam saya cakap tadi, tanah pamah ketinggian dia 180 meter dan ke bawah. Dan kawasan dia landai, dataran dan rendah. Kawasan dia rendah. Okey. Di manakah kedudukan dia? Okey, kita tengok kedudukan yang pertama. Yang pertama, kedudukan di Malaysia antara tanah pamah yang terkenal, dataran Kedah Perlis. Kamu tengok gambar di sini. Kamu tengok gambar di sini. Dia landai. Dia rata. Ya? Dia tidak ada bukit-bukit. Dia tidak ada bukit. Dia rata. Memang ini yang kita panggil dataran. Dia tidak ada gunung-gunung, bukit, tidak ada. Dia rata saja dataran. Okey, ini contoh gambar dataran ya. Okey. Dataran yang terkenal, kita panggil dia yang pertama, dataran Kedah Perlis. Maksud dia macam mana? Iaitu bermula daripada negeri Perlis sehinggalah ke selatan negeri Kedah. Ini kita panggil dia dataran negeri Perlis. Ya? Itu sebab di Kedah dan di Perlis sesuai tanam apa? Pokok apa yang ada? Mereka tanam apa di Kedah dan Perlis? Mereka tanam pokok yang kita makan hari-hari itu. Kita makan nasi kan? Itu tanam pokok padi ya. Dan padi itu sesuai ditanam di dataran Kedah Perlis sebab kawasan dia rata, landai dan sesuai untuk penanaman penanaman padi. Dia tidak ada bukit-bukit. Kalau bukit, kalau kawasan yang bukit, dia susah nak tanam padi. Sebab padi ini dia perlukan air yang banyak. Tetapi kawasan Kedah Perlis ini sangat sesuai sebab dia rata. Ya, dan kemudian
dia tanah yang sesuai untuk tanaman. Dia sebab dia ada tanah alluvium. Ya, di sini. Tanah alluvium di sini. Okey. Ini dataran yang pertama, dataran Kedah Perlis. Okey. Dan kawasan dia di sini ya. Ini kawasan yang hijau ni. Kawasan, lebih kurang kawasan di sini. Dataran apa ini, Kedah Perlis ya, ataupun Perlis Kedah, mana-manalah ya. Okey. Dataran yang kedua ialah dataran Kelantan. Dataran Kelantan, nama pun dah tahu di negeri mana, negeri Kelantan lah ya. Sama juga macam dataran Kedah Perlis, kawasan yang rata, yang landai, tanah yang baik dan sesuai untuk pertanian. Okey. Dataran yang ketiga ialah dataran hilir Sungai Perak. Ini kamu kena betulkan ya. Nanti masuk dalam buku. Ini bukan hulu ya. Ini maknanya hilir. Hilir. Hilir tu makna dia ke bawah lagi. Ya. Kalau kau tengok peta di sini ya. Ini negeri Perak. Kita sudah belajar negeri. Ini negeri Perak. Ini negeri Perak ya. Ini negeri Perak. Saya cuba tandakan di sini. Ini negeri Perak Darul Rizwan. Ini negeri Perak. Dan ada satu sungai di negeri Perak ni yang kita panggil sungai yang paling utama di negeri Perak. Warna biru ini. Ini kita panggil sungai apa kelas? Sungai? Bukan Sungai Siput. Sungai apa? Sungai Perak. Sungai Perak ini daripada atas sampai ke bawah. Ini boleh nampak ya? Ini Sungai Perak yang warna biru, yang lain warna biru ini. Yang lain warna biru ni dia panggil dia Sungai Perak. Okey. Air Sungai Perak itu daripada tempat tinggi ataupun daripada tempat rendah dia mengalir. Contohnya saya tunjukkan di sini ya. Air itu mengalir daripada A atau B. Dia pergi dari mana air itu? A ke? Daripada A ke B. Betul. Sebab A kawasan tinggi ke kawasan rendah A? Kita sudah belajar tadi tanah tinggi. A kawasan tinggi ke kawasan rendah? Kawasan tinggi. Ya, kawasan tinggi, betul. B ialah kawasan rendah. Jadi air sungai ini akan mengalir daripada A, dia akan mengalir pergi kepada B. Okey. Soalan saya, mana kawasan hulu, mana kawasan hilir? A, kawasan hulu ke hilir? Okey. A, hulu ke hilir? Kamu kena tahu ya, A ialah kawasan hulu, manakala B ialah kita panggil dia kawasan hilir. Boleh faham? Ya. A ialah hulu dan B ialah hilir. Jadi kamu buat pembetulan sedikit. Bukan kawasan hulu ya, kawasan hilir. Ini kamu tak tahulah kenapa mereka boleh salah ini. Kawasan ini sepatutnya ini ialah hilir, bukannya hulu. Nanti saya confirmkan balik, tapi saya yakin bukan hulu ya, hilir. Kawasan hilir Sungai Perak. Okay. Sebab di bawah ini kawasan yang landai. Ini tanah pamah, kan warna hijau. Kamu masih ingat tak? Kawasan hijau ni ialah kawasan tanah pamah. Kawasan A ni, kawasan di hulu ialah tanah tinggi. Banjaran Titiwangsa, kan kita dah belajar tadi atas ini. Banjaran Titiwangsa. Jadi kawasan, kita panggil dia kawasan dataran hilir Sungai Perak. Okey. Ini macam kawasan-kawasan di mana ni ya? Di Setiawan, di Air Tawar, di kawasan Manjung, kawasan dia tanah dia rata ya. Ini yang kita panggil dia dataran hilir Sungai Perak. Okey. Dan seterusnya kita pergi ke Sabah dan Sarawak pula. Di Sabah dan Sarawak
ada beberapa dataran yang kita kena kenal pasti, iaitu yang pertama di Sarawak, di Sabah dulu ya, ialah dataran pantai timur Sabah. Ini kawasan dia. Okey. Dan dataran pantai barat Sabah. Biasanya di kawasan yang di tepi lah. Kawasan berada di kawasan tepi laut. Biasanya di kawasan tepi laut. Ini dataran lah yang warna hijau ni. Warna hijau ni biasanya dataran. Okey. Kalau nampak aja perkataan dataran, maksud dia muka bumi, tanah pamah. Tanah pamah. Dan sesuai untuk pertanian. Untuk menanam pokok-pokok biasanya kita akan tanam di tanah pamah. Kawasan yang kurang berbukit. Kurang berbukit. Bukan ada banyak bukit, dia mungkin ada bukit sedikit lah kan. Tetapi bukit itu tidaklah terlalu tinggi. Kita panggil dia tanah pamah ya. Yang lain-lain kamu boleh baca sendiri. Kemudian di Sabah, di Sarawak saya lupa. Di Sarawak ada yang dipanggilkan dataran pantai, ya, dataran pantai barat Sarawak. Ini kawasan dia. Okey. Dan lagi satu kawasan dataran di Sarawak yang kita panggilkan sebagai Delta Rajang. Delta Rajang. Delta ni apa? Dia bahagian hilir sungai. Kita panggil dia delta. Sungai, kalau sungai contohnya kita ambil sungai Rejang ini ya. Contohnya ini di peta di Sarawak. Ya, sungai yang terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rejang. Ini Sungai Rejang. Sangat panjang ini ya. Okey, Sungai Rejang. Okey. Delta ni maksud dia kawasan yang berhampiran dengan sungai apabila sungai ini nak masuk ke laut. Sungai ini nak masuk ke laut, kita panggil dia sebagai delta. Okey. Saya akan cuba tunjukkan ya. Google Earth kawasan delta. Saya akan tunjukkan Google Earth. Kalau kamu pakai handphone kan, saya suruh install Google Earth kan. Suruh tengok ini. Boleh tengok kawasan delta dan sebagainya. Okey. Contoh delta di sini. Ini. Ya. Ini kawasan delta. Ya, ini negeri Sarawak ya. Ini negeri Sarawak. Ini semua negeri Sarawak dan ini kita panggil dia kawasan delta dia. Okey. Ini kawasan, kita panggil dia kawasan delta. Ini kawasan ni. Ini semua kawasan delta. D-E-L-T-A. Delta Rajang. Kalau sungai dia ini dia punya sungai. Sungai dia sangat panjang. Sungai dia sangat panjang. Dan apabila sungai ini hendak sampai ke laut, sungai ini dia terpecah-pecahkan. Jadi ini panggil kawasan delta. Okey, ini kita panggil dia kawasan delta. Okey. Kalau saya boleh zoom lagi, saya cuba zoom lagi ya kawasan delta Sarawak ni ya. Delta Rajang, maafkan saya. Delta Rajang. Okey. Saya boleh zoom lagi. Kawasan Sibu, kawasan Sarike ini semua di kawasan delta Rajang ya. Kita panggil dia kawasan delta Rajang. Okey, ini semua kawasan delta Rajang. Nampak ya? Sungai-sungai ini semua sudah dipecahkan. Daripada sungai asal, sungai Rejang dipecah-pecahkan, kemudian dekat dengan laut. Dekat dengan laut. Laut apa ni? Ini laut apa kelas? Kita sudah belajar. Apa nama laut ini? Delta Rajang. Nama laut. Ini yang merah ini delta Rajang, betul. Yang merah ini kita panggil dia delta Rajang. Dan sungai ini akan pergi ke laut. Ya, sungai ini akan mengalir pergi ke laut. Apa nama sungai itu? Kita sudah belajar.
Apa nama sungai itu? Sorry, apa nama laut ini? Laut ini apa nama? Yang besar ni. Laut Cina Selatan. Ya betul, Laut Cina Selatan. Bagus. Ya. Ini Laut Cina Selatan. Itu maksud dia delta. Okey, boleh faham ya? Okey, kita sambung. Saya rasa saya akan berhenti sampai saliran ya. Sebab ini pun sudah pukul berapa? 11.08. Okey, tak apa. Saya sambung sedikit. Okey, kita sudah habis tanah tinggi dan kita sudah habis tanah pamah. Ada dua lagi ya, iaitu pinggir laut dengan saliran. Dan sekarang kita akan belajar tentang di manakah saliran yang utama di Malaysia. Bukan saliran ya, pinggir laut yang utama di Malaysia. Okey, pinggir laut. Senang saja. Pinggir laut ni kawasan di tepi laut lah. Ya. Sebab kita mempunyai pinggir laut yang panjang. Ya. Kalau kamu tengok peta Malaysia di sini ya, kalau kamu tengok peta di Malaysia di sini, ini Malaysia, right? Memang kawasan kita panggil laut ini sangat panjang. Bermula di atas ini, ya, bermula di atas sampai bawah Singapura, Johor, di tepi sampai berhenti sini. Ini di Semenanjung. Dan kalau di Sarawak, mula di sini panjang sampai ke Brunei tak adalah kan. Lepas tu sambung di Sabah sampai ke kepala Sabah ini ya, sampai ke sini. Ya. Sangat panjang kita punya pinggir laut. Kawasan pinggir laut sangat panjang. Ya. Berapa meter? Berapa kilometer tadi saya beritahu? 4,800. Betul tak kelas? 4,800 kilometer. Ya. Kita punya panjangnya pinggir laut di Malaysia. Sangat panjang. Ya. Dan kalau kita nak mandi laut, kita boleh pergi mana? Boleh beritahu saya, kamu pernah mandi laut kan? Di mana kawasannya? Tempat yang sesuai mandi laut. Kamu boleh pergi Pulau Pinang pun boleh kan? Pergi Pantai Feringgi, ataupun kamu pergi Teluk Batik, pergi Lumut, ataupun pergi Port Dickson. Pernah pergi Port Dickson di Negeri Sembilan. Port Dickson pun tempat untuk mandi manda. Ataupun di sebelah Terengganu ada kawasan mandi pulau ya, yang dinamakan Pulau Redang, Pulau Pangkor. Pernah dengar? Pulau Pangkor di Perak, pulau perhentian di Terengganu, Pulau Redang, Pulau Tioman, itu semua kawasan-kawasan pinggir laut. Okey? Alright. Okey, apa ciri-ciri dia? Semua negeri, dikatakan di sini, semua negeri ada pinggir laut kecuali mana? Kecuali KL, Kuala Lumpur dengan Putrajaya, tak ada laut. Kalau negeri lain semua ada laut ya. Ada pinggir laut ya. Okey. Seterusnya. Ciri-ciri muka bumi di pinggir laut. Yang pertama, tebing tinggi. Tebing tinggi ini contohnya di Pulau Denawan Sabah ni ya. Ini tebing tinggi di tepi laut. Muka bumi, ciri-ciri pinggir laut yang pertama. Okey. Ciri-ciri bentuk muka bumi yang pertama dalam pinggir laut, kita panggil dia tebing tinggi. Saya akan cuba cari dia punya gambar yang lebih jelas lagi ya. Tebing tinggi. Sekejap ya. Ocean high cliff. Ini bukan di Malaysia lah, tapi nak tunjuk contoh saja ya. Ini bukan di Malaysia, tapi ini contoh tebing tinggi. Okey, ini contoh tebing tinggi. Di Malaysia kuranglah tempat ini, ada beberapa tempat saja di Malaysia ya. Tapi kalau di luar negara, memang cantiklah tempat-tempat begini. Ini contoh tebing tinggi ya. Dia tinggi. Dia kawasan tepi laut, dia tidak ada pantai.
Dia tidak ada pantai kamu nak berlari-lari kan, nak main pasir ke, tidak ada. Dia terus tebing yang sangat tinggi. Ini nama dia tebing tinggi. Boleh ingat ya. Dan di mana di Malaysia biasanya berada di mana? Di Pulau Denawan ada satu. Di Sabah ada satu ya. Kalau kamu rajin, kamu boleh cari lagi. Di mana lagi agak-agaknya tebing tinggi di Malaysia ini. Okey. Okey, yang kedua kita panggil dia, yang kawasan yang kedua kita panggil dia sebagai gua. Okey. Ini gua ini terbentuk di tepi lah di tepi yang panggil apa itu? Di tepi laut. Okey. Yang ketiga kita panggil dia gerbang laut. Gerbang laut ini dia macam ada lubang di sini. Ini kita panggil dia gerbang laut. Ini. Dia ada macam ada gerbang. Yang keempat batu tunggul. Batu tunggul ni macam batu sajalah hasil daripada runtuhan gerbang laut. Okey. Gambar ni sepatutnya saya cantumkan. Kamu boleh tengok dalam buku nanti ya. Tanjung. Tanjung terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut, kita panggil dia tanjung. Okey. Kemudian teluk. Teluk ini dia berbeza ataupun berlawanan dengan tanjung. Contohnya di mana? Teluk Batik di Perak, Teluk Kemang di Negeri Sembilan, Teluk Cempedak di Pahang. Okey, ini contoh muka bumi yang terdapat di pinggir laut ya. Ini muka bumi di pinggir laut. Okey. Kemudian yang lain-lain batu sisa, batu tunggul, gerbang laut dan pulau. Boleh tengok dalam buku ya, buku teks. Right? Saya ambil satu contoh saya pergi kepada Google Map, kita pergi Teluk Batik. Teluk Batik di mana? Teluk Batik di Perak Mana dia? Setiawan. Ini Lumut. Mana Teluk Batik? Ini tempat orang mandi-mandi. Ini. Mana orang mandi-mandi tu? Ataupun saya pergi pergi di Negeri Sembilan lah, Teluk Kemang. Teluk Kemang di Port Dickson. Dia akan terbang pergi ke Negeri Sembilan. Ini kawasan Teluk Kemang. Okey. Ini di Negeri Sembilan ya. Okey. Kalau kamu tengok di sini ya. Ini kawasan apa ini? Ini kawasan apa? Sekejap ya. Ini di Teluk Kemang ya, di Negeri Sembilan. Yang merah ini kamu rasa, ini kawasan apa ini kamu rasa? Kenapa dia tak boleh? Ini kawasan apa? Apa nama kawasan ini? Tengok dalam buku. Ini teluk ke ataupun tanjung? Yang merah ini. Teluk atau tanjung? Teluk ke ataupun tanjung? Tanjung. Ya, betul. Ini adalah tanjung. Okey. Ini adalah namanya, kalau dia begitu ya, ini namanya tanjung ya. Okey, betul. Okey. Kalau kawasan yang macam ini, macam mana saya nak tunjuk ya? Ada tak kawasan lain lagi yang cantik lagi? Yang nampak jelas lah ya. Yang nampak jelas, yang kamu boleh faham. Okey. Kalau kawasan macam ini, kita tengok ya. Kalau kawasan macam ini kita panggil dia apa? Sekejap ya. Kalau kawasan yang begini,
ini. Nampak dia macam ke dalam sedikit. Ya. Dia daripada sini, dia dalam. Ini kita panggil dia teluk ke tanjung? Teluk. Nah, ini kita panggil dia sebagai, ya betul. Ini adalah teluk. Teluk ni dia dalam. Dan kalau saya pakai warna kuning ya, kalau yang ini kita panggil dia tanjung. Warna merah ini adalah teluk. Okey, boleh faham ya? Okey, tengok lagi gambar-gambar yang selain dalam buku teks, nanti kamu boleh faham lah ya. Okey. Pulau macam biasalah. Kalau kita pakai Google Map ini, kita balik kepada pergi ke Perak balik. Ini pulau lah. Simple saja. Ini adalah pulau. Yang warna merah ini adalah pulau. Pulau apa ni? Wah, ni pulau ni sangat terkenal. Ini nama dia Pulau Pangkor. Pernah pergi? Saya pernah lah ya, dulu adalah pergi ya. Dah lama tak pergi Pulau Pangkor untuk berkelah. Sekarang pun PKP kan tak boleh jalan mana-mana. Ini Pulau Pangkor. Pulau Pangkor. Kalau kamu cek betul-betul lah, dia ada satu lagi pulau kecil di sini. Wah, ini saya mau beritahu kamu yang pulau kecil ini nama dia Pangkor Laut Yang ini Pulau Pangkor. Yang ini Pulau Pangkor Laut. Pangkor Laut ini memang cantik. Dia punya hotel, dia ada satu hotel di sana ya. Hotel itu satu malam tahu berapa ringgit? Bayar. Satu malam lebih kurang RM1,000 hotel. Ini memang ada satu kawasan yang sangat cantik di Pangkor Laut. Selalunya orang-orang pelancong luar datang untuk orang panggil apa? Untuk sewa hotel dan mereka tinggal di situ. Boleh search lah tengok macam mana ya Pangkor Laut. Wah, very nice place lah. Kawasan yang sangat cantik. Kita panggil dia Pangkor Laut. Ini Pangkor Laut. Sangat cantik. Di mana ini di Perak ya. Kita tidak cakap di negeri luar ya. Ini kita cakap di negeri Perak sendiri. Kawasan-kawasan. Dan memang sangat mahal ya. Nak pergi ke sana pun bukan semua orang boleh pergi Ini memang kawasan yang sangat mahal. Dan sangat cantik Pangkor Laut. Nanti you boleh tengok sendirilah macam mana. Dan Pangkor Laut ini berapa harga dia? Mari kita tengok berapa harga. Berapa yang paling mahal? Mana? Adakah? Ada hargakah? Tak tahulah, mungkin sekarang sudah murah. Tapi Pangkor Laut memang mahal. Memang mahal dia punya harga dia. Okey, nanti kamu boleh tengok sendirilah cari sendiri bagaimana. Okey. Ini di Perak lah ya. Okey. Okey, saya sambung saliran. Last kah? Ini yang akhir sekali, last sekali. Saliran maksud dia, kamu ingat, saliran ini ialah biasanya sungai dan tasik saja ya. Sungai dan tasik. Dan di manakah tasik yang terkenal, sungai yang terkenal? Contohnya di Semenanjung, Tasik Kenyir. Kemudian ada Tasik Chini. Dan kemudian kita ada beberapa sungai, Sungai Perak, Sungai Pahang, dan Sungai Kedah dan Sungai Kelantan. Ini biasanya sungai-sungai lah yang berada di Semenanjung Malaysia. Okey. Dan kalau di Sabah dan Sarawak pula, ada Sungai Rejang. Sungai Rejang ni sangat panjang. Sungai yang terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rejang. Dan ada Sungai Baram, dan ini Sungai Kinabatangan di Sabah. Kena ingat ke nama-nama sungai ini? Kalau nak ingat semua, susahlah kan? Nanti kamu tengok sendiri di peta ini, nama-nama sungai di Semenanjung, di Sabah dan di Sarawak. Okey, saliran itu memang itu saja salirannya, tasik dengan sungai saja. Okey, kamu boleh baca sendiri nanti Okey,
kita berhenti setakat ini saja. Ini saya berhenti setakat ini saja. Nanti kita akan sambung 6.3, kita akan sambung minggu depan. Boleh ya kelas ya? Ada masalah? Ada soalan? Tak Ada ada. soalan? Okey. Baca buku tu, kalau tak faham, kamu baca kembali buku itu, dan kalau ada soalan, kamu boleh beritahu saya. Boleh ya? Okey ya? Mana? Okey. So, sekarang pukul 11.23. Jadi saya berhenti setakat ini sahaja. Nanti kita akan sambung 6.3. Ya, 6.3 kita akan sambung minggu depan. Hari Rabu saya akan bagi kuis sebab 30 minit saja. Kemudian kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat minggu depan sebelum cuti. Boleh ya? Okey ya? Boleh. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi kita berhenti setakat ini. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Ya, terima kasih.